Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa bihi nastahdiin. Ala umuri dunya waddin. والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ayah ibu, tuan-tuan, para penghuni taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya doakan mudah-mudahan sentiasa berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sentiasa istiqamah sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama sekali syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dalam siri kuliah hadis matan Al-Arba'in Nawawiyah melalui kitab Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in Nawawiyah karangan Dr. Mustafa Al-Bukhari dan Dr. Muhyiddin Misdu. Masih lagi kita berada pada hadis yang ke-23 pada hujung-hujungnya. Hadis yang ke-23 berbunyi, An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh was-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru dhiya wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Allah redha kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Walhamdulillah, perkataan alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala, tamla'ul mizan, memenuhi neraca timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah, dan subhanallah serta alhamdulillah, tamla'an, memenuhi, ay tamla'u ma bainas sama'i wal ardh, yaitu memenuhi di antara langit dan juga bumi. Was-salatu nurun, salat itu cahaya. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah satu bukti. Was-sabru dhiya, kesabaran itu adalah satu pancaran, satu sinar. Wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Quran itu hujah kepada kamu atau ke atas kamu. Setiap insan berpagi-pagi, sama ada dia menjual dirinya pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada mereka membebaskannya atau memusnahkannya. Jadi ayah ibu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berada pada hujung-hujung. Kita dah berbicara tentang sedekah itu adalah satu burhan, satu tanda. Was-sadaqatu burhan. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung sikit lagi was-sadaqatu burhan. Kemudian kita cerita tentang was-sabru dhiya. Apakah yang dimaksudkan dengan
kesabaran itu adalah satu sinar yang terang. Baik. Jadi kita dah telusuri 3 hujung-hujung dah. Baik, kita akan berada pada taharah dan kebenaran. Baik. Seorang muslim yang bersih dan suci dari sebarang kekotoran, kebendaan adalah yang melafazkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-katanya dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadat kepada-Nya. Orang yang tak ada keterikatan dengan keduniaan, orang yang tidak ada hati dia tidak dikotori dengan materialistik, maka orang-orang ini adalah orang yang sentiasa melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat kan dalam hadis Baihaqi itu kalau kita baca alhamdulillah ni, alhamdulillah rabbil alamin, Allah tulis 30 kebaikan, Allah hapus 30 kejahatan. Ingatlah hadis Baihaqi bila kita syarah tentang ayat wal baqiyatus salihat. Kan surah Al-Kahfi itu. Amal tak? Alhamdulillah. Tak ramai tak pun seorang amal kepada saya. Boleh sebut share kat saya tak? Baik. Okey. Jadi mereka ini melafazkan alhamdulillah rabbil alamin dan mereka menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bukan dengan kata-kata. Salah satu cara bersyukur dengan berkata-kata, dengan menyebut alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kan? Dan satu lagi dengan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melakukan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi SAW tu bila mana dia beribadat sampai bengkak kaki-kaki dia, bila ditanya kenapa ya Rasulullah, sedangkan kamu diampunkan, ghafara laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, apa yang telah dahulu daripada dosa kamu dan juga apa yang akan datang. Nabi kata, salahkah kalau aku nak jadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Maknanya syukur ni kena dengan lidah, dan lidah tu daripada hati lah, kena dengan lidah dengan alhamdulillah. Kemudian kena buat dengan perbuatan, dengan amal soleh kita. Baik. Bersih dan suci dari kekotoran maknawi, terutamanya tamak kepada harta yang dimiliki oleh orang lain dan kebahilan. Antara kekotoran dalam hati-hati kita ini bila mana tamak, dengki dengan orang, tak senang dengan kelebihan orang lain, begitu juga mereka ini bakhil. Sebab tu tuan-tuan, kita cerita dalam poin yang lepas, orang bakhil ni orang beriman. Kalau kita mari masjid, kita puasa, kita sembahyang, tapi fikir iman tak kuat. Sebab was-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah tanda keimanan. Jadi orang yang tak suka sedekah tak kuat imannya. Orang yang duduk keluar singgit daripada muda sampai ketua, iman tak kuat. Orang yang kuat dia ketua banyak. Sebab tu para sahabat Nabi berlumba-lumba infak pada jalan Allah Ta'ala. Hati-hati, kalau ada sifat sayang pada dunia, buang je. Cara dia, bagilah. Makin kita rasa kedekut tu, makin kita bagi. Masih rasa sayang, makin kita bagi. Sebab masa tu adalah mujahadah. Kita lawan perasaan ketamakan pada dunia, kebakhilan. Baik, kan ada hadis Nabi sebut tu, la yadkhulul jannah bakhil, tak masuk syurga orang yang bakhil. Kadang masuk syurga lambat masuk kan. Pergi kata dulu. Sebab kebaikan tak ada, dosa banyak. Semayang 5 waktu tadi pun, kalau imam semayang tadi boleh bagi 50% fokus pun dah kira bagus dah. Sedangkan semayang tak sampai 10 minit pun, kan? Tapi 5 minit dah berdah. Mana amalan soleh kita? Sedekah berikut. Betul tak? Baik. Jadi dia nak beli dengan wasadaqatul burhan sebelum dia pergi kepada wasabr dia. Okey, baik. Kemudian maka dia selama-lamanya menjadi orang yang pemurah dan dermawan. Baik. Waktu orang beriman ni biasanya dermawan. Kita tengok 10 orang dijanji syurga tu, semua sanggup jual dunia mereka untuk akhirat. Sahabat Nabi semua sanggup keluar. Habis semua harta. Abu Bakar mari semua harta. Sahabat Abu Waqqas tu dia dah, ya Rasulullah, aku dah wasiat semua sekali boleh dah. Tanya Nabi. Atau 10 harta dijamin masuk syurga, tuan-tuan, mari ada kebun pada Nabi. Wakaf.
Kita ada peluang depan mata tak bagi juga, masalah. Saya cakap tuan-tuan, saya nak pergi Turki ni, lagi Syria, border Syria 16 hari bulan saya flight ke sana. Alhamdulillah dapat collection lah. Tapi tuan-tuan cakap, walaupun ramai orang bagi, orang tak bagi pun ramai lagi pada orang. Dalam terlintas hati saya, sebenarnya kita bohong je kita ambil orang Syria. Semua orang komen share back. Tapi bila buat nak menyumbang, kita pergi present nak kita expect tu banyak tu. Memanglah banyak juga saya dapat collection kat sikit. Sebab ada dermawan yang bagi banyak, dia tak bagi sikit. Ada seorang datuk tu bagi 25,000 bagi. Ada orang jadi dermawan bagi macam tu. Hak bagi RM1 pun ada. Tak apalah tuan-tuan, dia bagi juga, hak tak bagi banyak. Maknanya tadilah, sebab kita mengajar, kita praktis dan kita mengumpul di situ. Alhamdulillah kalau dia bagi itu mulai, bagus, ada masalah. Bagi jawab melalui benda lain, tak ada masalah. Takut tak bagi, itu masalah. Itu penuh pejuang Syria, Allahumma sholli Islam wa muslimin fi Syria. Bila tak keluar duit, tak keluar. Padahal kita tak pergi dah, orang nak tolong bawa, tolong hantar. Ya, kita tak nak ni juga, tak nak sentuh serta. Saya buka peluang, saya bagi peluang. Ada orang tu bila dia bagi saya, Ustaz, terima kasih Ustaz, buka peluang saya buat lagi. Ada orang cakap macam tu. Itu dah lah, tak bagi untuk orang. Ya. Tolong tuan-tuan, benda-benda macam ni. Saya tak kisah dengan saya ke siapa, yang penting bagi, jangan tak bagi. Was-sadaqatu burhan, sedekah tu tanda kita ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian tidak akan berhimpun keimanan dan kebakhilan. Iman dengan bakhil tak akan berhimpun. Maknanya kita, kalau kita agak-agak sikit, itu maknanya keduniaan kita. Kata keduniaan ni dia tak boleh nak duduk dengan iman sangat. Bukan tak ada langsung, ada, tapi kuat dia punya kufur tu kuat. Sebab orang yang tak gunakan nikmat Allah SWT pada jalan dia panggil kufur nikmat. Betul tak? Baik. Okey. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hashr ayat 9 dan surah At-Taghabun ayat 19, "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan ingatlah, siapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang yang berjaya. Allah. Betul buatlah. Saya nak pergi dah. Saya pun tak nak terima orang bagi pun dah tentulah. Hantar. Jadi saya pun tak cerita sangat. Orang kata Ustaz, asal majlis dia cerita benda-benda macam ni. Sekarang kita buka luar kat ekor, kat awal lain. Jadi kita nak cerita benda tu, tuan-tuan bagilah. Mana-mana ada masa ni. Baru ni kan halat kena buang kan. Memang orang Turki tu telefon saya Syria di Turki tu. Dia tu, kamu tolong promote boleh tak? Katalah minit ni, minit orang kita payah nak bagi wafan dah ada, kita dah ada akad jual beli dengan orang, tak boleh kan, janji dah barang ni nak bagi dia nak main bagi-bagi gitu, jadi batal pula kita punya akad jadi paksalah carilah ke mana-mana, insyaAllah saya ada niat nak bawa something untuk yang kena bom dekat ni, dekat Aleppo air sebut, dan Arab nama dia Halab, senang sikit. Madinah Halab kena bom ni kan. 3 hari lepas. Doalah paling tidak tuan-tuan doa kat saya lah, biar selamat, biar mampu bantu dia orang InsyaAllah mudah-mudahan selamat balik mengajar. Tak tiba-tiba jatuh dapat terbang ke, jatuh helikopter tak jatuh terbang pula Allah akan kita tahu. Okey. Faulai itu maka orang-orang yang jauh diri dia daripada bakhil, maka orang yang berjaya. Inilah tanda nak berjaya adalah kita infak, kita menerima pada jalan Allah SWT. Ada peluang, jangan cakap tak ada peluang, banyak mata. Justru itu sedekah dan perbelanjaan untuk kebaikan dan bantuan kepada kaum fakir dan orang-orang miskin semata-mata untuk memperolehi keridaan Allah Subhanahu Wa Taala yang fardu atau tatawwu merupakan dalil qat'i jiddu dan alamat yang jelas terhadap kebenaran ini. Jadi kalau orang ni dia suka infak pada jalan Allah SWT, suka kepada majlis-majlis ilmu, dia suka kepada program-program agama, dia suka infak benda-benda dia untuk dia join sekali, maka orang-orang ini sebenarnya ada keimanan yang
Itu yang dimaksudkan dengan sedekah itu adalah burhan. Baik, adalah dalil. Manakala orang yang melakukannya pula adalah tergolong dalam mereka-mereka yang berjaya. Nak berjaya tak tuan-tuan dan ibu di dunia di akhirat? Nak berjaya tak di akhirat? Dunia tak berjaya tak apa, akhirat berjaya kan? Allah, sedih juga tadi saya jumpa kawan saya sama sekolah. Siang dia, Allah Ta'ala takdir dia ni belajar pandai, sekolah dia pandai. Lepas tu dia balik Azhar, belajar ke Azhar. Tapi ada masalah college dia kat Malaysia ni, hantar dia kat Azhar tu ada masalah pengiktirafan. Akhir sekali dia sijil dia tu tak diiktiraf oleh JPE. Jadi dia terpaksa lah bekerja. Kerja tu memang malu dia kalau dia jumpa kita cakap, dia rasa malu nak cerita. Jadi bila jumpa dengan saya tadi, cuma bila kita cakap, kita pun cuba memperhatikan dia. Taklah nampak bila kita cakap kita ni kerja ni kan, maknanya kita ni buat ni, jadi dia tak rasa ni sangat. Dia pun cakap kelebihan Allah Ta'ala bagi anak macam ni. Dia kata anak kerja macam ni, kelebihan dia ada. Lama tak jumpa, saya tak jumpa dalam 2001 saya jumpa kelas. Hari ni 2000, 15 years lah. Saya pernah tengok dia pergi jalan, tapi tak pernah cerita. Hari ni saya sempat, saya peluk dia, saya tanya dia. Dia buat ada 2 sales, apa lah. Biasalah orang yang promote kad domino, kad tu kan. Yalah, bila kata untung anak Syekh, kerana Allah bagi anak perasaan merendah diri. Dia kata bukan senang kita nak berdiri. Saya setuju. Betul lah. Kembali kita ni asal belagak, jumpa tu cerita kita ni kan. Ni hebatlah kita ni, cerita tu buat ni buat tu kan. Dia nak cerita pun dia malu. Tapi dia kata anak belajar, anda tahu pandai merasa rendah diri depan Allah. Alhamdulillah. Tengok kalau orang ni boleh pandai, cuma Allah Ta'ala dia akan jumpa di situ. Betul tak? Bukan salah dia, salah sistem tu. Anak kata saya pun cover lah. Allah saya kata ramai datuk tak ada SPM ni pun dia tak datuk juga. Hebat juga, kaya raya juga. Kata kita juga Syekh. Tak ada doktor pun boleh kaya-kaya juga. Kan? Baik. Itulah, tadi baru jumpa bahasa tadi. Kalau ada kuliahan kita doa kawan ni supaya dia doa untuk kita, dia selamat doa. Kita ni lah Allah puji dengan dunia ni lagi takut. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'min, "Qad aflahal mu'minun", maka telah berjayalah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana orang-orang yang dalam salat mereka khusyuk. Alladzina hum an salatihim alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia nak kata telah berjayalah orang-orang beriman. Dia beri dalam ayat ini banyak lagi ya. Surah Al-Mu'minun. Yang pertama, orang yang berjaya ni adalah orang yang mendirikan salat dan dia khusyuk. Yang kedua adalah orang yang bila berhadapan dengan benda-benda lama, dia akan berpaling daripada benda-benda lama. Dan yang ketiga, orang yang mana melakukan zakat. Ada zakat, dia buat zakat. Cukup haul, cukup nisab, dia keluarkan zakat. Baik. Jadi habis dah bab sedekah ni. Baru ni kita cerita banyak dah masalah sedekah burhan. Sekarang kita cerita tentang was-sabru dhiya, dan kesabaran itu adalah dhiyaun, adalah satu sinar yang terang benderang. Baik. Sabar adalah pancaran cahaya yang berkilau. Ia adalah cahaya yang menghasilkan kepanasan dan boleh membakar seperti cahaya matahari, bertentangan dengan bulan. Dia nak sebut ad-dhiya ni adalah cahaya yang menghasilkan kepanasan dan boleh membakar seperti cahaya matahari, bertentangan dengan bulan. Justru cahaya bulan itu adalah semata-mata cahaya yang mempunyai sinaran tetapi tidak boleh membakar. Okey. Sabar itu adalah cahaya yang mempunyai kepanasan lantaran ia amat payah ditanggung oleh jiwa. Jadi dia panas. Sabar ni dia sifat dia panas. Jadi cukup berat untuk jiwa kita menanggung. Sebab tu susah nak sabar. Sabar ni bukan benda mudah. Sabar ni benda antara yang payah, benda yang payah kita nak dapat. Baik.
riyadhatun nafsi kuat. Kena training banyak, kena latih banyak kita punya hati itu baru boleh sabar. Baik, saya selalu tanya orang sabar, macam mana nak sabar? Saya selalu tanya, sebab susah. Kita mencuba tak dapat dulu. Cuba tak dapat. Tapi kena usaha lah sampai bila? Sampai mati ya. Allah tanya kita, dah cuba ya Allah. Kan? Allah jadikan orang ni, ada orang dia kata beri lahir-lahir sabar dah. Ada juga macam tu, kan? Tapi jarang-jarang lah special macam tu. Allah tempat lain pula dia, kan? Okey. Jadi lantaran ia amat payah ditanggung oleh jiwa, ianya berhajat kepada mujahadah ke atas nafsu, memenjarakannya, menahannya dan memagarinya dari cenderung menurut hawanya. Baik, sabar ni menahan diri kita dari sabar ni dia memerlukan untuk kita mujahadah, kita lawan nafsu dengan cara kita memenjarakannya dan dengan cara kita pagar dia, jangan bagi dia keluar, dia terlepas. Jangan kita boleh ikut, jangan kita ikut nafsu-nafsu yang tidak baik ni. Baik. Sabar adalah jalan kebenaran. Seorang Muslim itu akan sentiasa bersabar di dalam keadaan yang benar dan layak buatnya, selagi mana ia bersabar. Begitulah juga seorang insan yang hidup di dunia ini, sentiasa dikelilingi oleh kesukaran-kesukaran dan diliputi oleh musibah-musibah. Bila kita hidup atas muka bumi ini, kehidupan dan kematian itu adalah satu ujian. Kalau surah Tabah ni, cikgu selalu baca Tabarakalladzi dalam solat subuh. Ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala ni Tuhan yang alladzi khalaqal mauta, yang menjadikan, yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, sebagai ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapakah yang mana yang paling baik amalan dia. Allah ciptakan kehidupan ni penuh suka dan duka. Suka pun boleh jadi ujian, duka pun boleh jadi ujian pada kita. Kan? Suka pun boleh jadi ujian, duka pun boleh jadi ujian dalam kehidupan. Hidup pun boleh jadi ujian, mati pun boleh jadi ujian. Itu maksud Allah SWT bila di mana dia sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik. Semuanya itu memerlukan keteguhan dan kekuatan. Jika seseorang insan itu akan hilang kekuatan dan keteguhannya, kebanyakan perkara dalam hidup seorang muslim itu memerlukan kesabaran. Baik. Sabar ni tuan-tuan, kalau ikut Imam Ghazali, dia bagi ada 3. Pertama, sabar apa? Sabar dalam melakukan ketaatan. Tadilah nak sedekah, jadi kena sabar, tuan-tuan. Orang yang sabar saja mampu. Oi tuan-tuan, kita macam tadi orang yang saya cek 25,000 tadi. Kalau dia banyak tuan-tuan, bukan sikit tu. Live in action. Live dia saya lepas saya tu. Kalau orang tak sabar tuan-tuan, dalam nak buat amal ibadat tak boleh buat tu, tak boleh sahih. Betul tak? Susah, berat. Atau kita kena mujahadah. Bila nak infak, nak keluar duit pada jalan Allah ni, kena mujahadah. Tak jadi, kena bagi jadi. Maksud dia berat tu lah, kita kena fight, bagi lebih tadi. Maksud kita kan habiskan duit aku bulan ni, ni dia gaji anda ni, masa tu bagi lebih. Kita tengok hasil, yakin nak ayat Allah. Tuan-tuan, dapat 10 kali ganda kan tu. Hak sikit tu bagi Allah, bagi berganda-ganda pada kita. Tak yakin Allah ada bimbang-bimbang depan mata kita, orang nampak. Kita tak tengok dengan pandangan iman. Bila tengok pandangan iman, sahabat-sahabat yang infak pada jalan Allah bagi segala-galanya tu, mereka bagi segala-galanya, adakah mereka mampu? Tak, mereka tetap kaya. Betul tak? Jadi situ yang kita nak dapat iman para sahabat. Nak dapat iman para sahabat, yang mana mereka ini membuktikan kesabaran mereka dalam buat amal ibadat. Nak sembahyang subuh tuan-tuan, bukan senang. Nak mari masjid, bukan senang. Kalau ayah tak ajak, tak bagi. Contoh. Nah, kalau ayah tak bagi rota panjang, tak bagi mesti.
Bukan dia nak dengar, tak dengar kan. Tapi nak sabar dalam ketaatan ni bukan benda mudah. Betul, saya pernah duduk kuliah. Saya berkuliah, sedaplah. Saya duduk dengan kuliah, ngantuk. Saya tutup mata dulu. Duduk dengan ustaz-ustaz kamu, ngantuk dia. Nak poin dia tu kita tahu belakang. Kena ngantuk kan. Kalau baru-baru dapat ni, okey juga kan. Sabar tu susah dalam ketaatan. Begitu juga sabar yang kedua, sabar menahan diri daripada kemaksiatan dan susah. Sabar menahan diri dalam maksiat. Oh, dah ada satu dosa memang kita buat, nak berhenti, nak lari dia. Kecuali dosa kita memang tak biasa buat. Dosa yang kita buat. Contoh, orang nak pergi sahur, payah. Oh, hari ni kan fatwa kata haram lah. Vape lagi lah kan. Fatwa ni nak pergi, payah. Walaupun betul ada fatwa kata mufti sahur pun ada tu lah. Pelik dia tu lah. Pak Imam tu bahasa biasa lagi kisah hukum. Mufti buat desa tu lah. Kau nak pelik kan? Baik. Jadi kita tengok apa ni nak bagi tahu payahnya nak berhenti. Kita contoh suka mufat dah biasa dia dah lagi nak keluar nak berhenti tu payah. Nak beri tangan tu tak tahu. Kan? Dah biasa dah bercakap benda. Jadi nak meninggalkan diri, nak mencegah diri daripada amalan-amalan yang melakukan kemaksiatan pada Allah perlu kesabaran yang lebih tinggi daripada darajat dia lebih tinggi daripada sabar dalam ketaatan. Sabar yang paling payah sekali tuan-tuan, dia panggil sabar ala balwa. Sabar bila mana kita diuji Allah SWT, khususnya sabar pada hentaman pertama. Innamas sabru fis sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu pada hentaman pertama. Oh. Pernah satu hari anak saya dah kereta. Jadi kereta. Satu semayang. Pas semayang asal jatuh. Saya pun saya asal. Isteri saya pun berani. Kata anak jatuh kereta. Saya akan jatuh dengan peluk. Saya balik dah tak kuat. Punya kakak dia buka pintu dia jatuh bawah. Masa tu kereta berhenti. Darah tu lah juga. Budak kan. Kalau tu semua isteri semua. Tapi masa tu saya kata aku sayang anak aku. Kalau kau berjalan tu lari-lari lah. Pergi daripada masjid tu nak pergi ke hospital, nak pergi klinik. Tapi masa tu kita tak tahu apa perasaan sabar. Pergi saya senyum. Saya telefon isteri, saya kata Umi sabar. Kisah kita kena uji. Pergi sana saya tak malu ke kakak dia, saya peluk dia belakang. Sebab masa tu saya ingat adik pas ayat kan. Kalau tak sabar banyak tu tak cerita sabar baik. Kalau tak sabar banyak tu saya tak sabar, saya tak cerita. Saya cerita saya sabar je. Dia nak bagi contoh kan. Kalau tak sabar banyak lagi bukan sabar. Sabar tu jangan-jangan ni. Jangan ingat malaikat cakap depan ni. Selalu banyak tu. Ya, susah. Kalau tak sabar banyak lepas-lepas tak selalu. Tak tak. Itu benda biasa. Lagi ustaz lagi nangis. Biasanya gitu. Jaranglah ustaz ni penyayang. Jangan. Biasa lagi ustaz lagi nangis, lagi marah, lagi serius. Ya. Okey. Waktu buat lauk tu depan kita je lah. Kita tengok gelak saya buat lauk dia dah. Saya bukan lauk, saya bukan serius. Kan? Nampak dia buat gelak baju suka-suka tu, cuba je tu. Cuba je tu. Kan? Okey. Dan sabar tadi yang ayat. Sabar dalam menghadapi ujian Allah SWT. Ini ayat itu semua ni memang saya tengok muka-muka penyabar. Alhamdulillah. Pembina saya dari bumi lah. Jadi nampak lagi lah. Nampak kesabaran. Saya hanya mengajar teori, ajar adik-adik Nabi. Tua ke lama? Lama dah biasa Okey. Yang penting kita faham tentang kesabaran itu. Kita cubalah bukan mudah. Orang muda ni payah nak sabar. Orang muda lah payah sabar. Jadi dia memang cool. Orang kalau orang cepat stres ni macam saya ni payah sikit. Itu ujian saya di situ. Lebih di situ. Pada kesabaran, pada dia susah sikit lah. Ngaku lah tentang surrender.
Bukan seleda, nak usaha, nak bubuh dia jadi baku, jadi setenang air di kali. Ya, okey. Kemudian untuk taat kepada Allah memerlukan kesabaran, untuk meninggalkan maksiat memerlukan kesabaran, untuk menanggung kepayahan perkara-perkara yang tidak disukai dan segala musibah juga memerlukan kesabaran. Seperti tadi ya. Oleh demikian, sesiapa yang berakhlak dengan sabar, maka itu adalah suatu kekuatan yang tidak boleh ditandingi oleh lain-lain kekuatan. Ini dua sifat hak mukmin kena ada, tuan-tuan. Pertama syukur, yang kedua sabar. Sabar dan syukur ni kena ada pada diri. Syukur ni dengan lafaz alhamdulillah, syukur ni dengan amal saleh banyak-banyak. Sabar ini dengan redha dengan ketentuan. Kita redha dengan apa saja yang Allah Taala tetapkan pada kita. Sesuatu tadi kita benda mudah. Kita cerita sedaplah, kita baca-baca lagi pun bila nak praktis ni susah lah. Okey. Ia adalah cahaya yang unggul. Orang sabar ni dia ada cahaya yang unggul, pada di mana pemiliknya akan sentiasa bersulung dengannya. Orang sabar ni dia cerdik, dia bijaksana, dia hakim. Betul tak? Dia mampu duduk dan melihat masalah itu dalam kerangka tidak ada amarah. Bila melihat dalam Allah, tak akan cantik dia punya output dia tu. Tapi orang sabar, dia akan dapat kaji, dia akan dapat cari mana penyelesaian terbaik. Itu yang dinamakan cahaya. Sabar ini adalah sinaran. Baik, menunjuki kepadanya kebenaran dan sentiasa berada di atas kebenaran dan layak buat. Ada satu cerita, ni. Kita ambil tak syariah, kita ambil hadis poin ni. Al-Quran ni tersambung. Pada esok pagi kelas saya dah. Betul esok kelas saya kan subuh kan. Betul lah saya lah esok. Ahad minggu kedua. Selalu jadi macam ni, insyaAllah saya main ni. Walaupun saya dah main ping-pong, insyaAllah saya main ni. Okey, sabar juga, sabar nak main kuliah. Okey, ada satu cerita bagaimana seorang lelaki yang banyak masalah kewangan, masalah dengan isteri, masalah. Satu hari dia pergilah jumpa seorang pakcik yang berhikmah. Pakcik ni pakcik yang sangat berhikmah. Pakcik ni sangat berhikmah. Jadi dia pun tengok anak muda tu dapatkan nasihat. Tanya pakcik, macam mana saya ni pakcik dalam kehidupan ni, kan saya datang kehidupan macam mana. Pakcik kata, wahai anak muda, pergi dapur pakcik tu, tolong ambil sedunia kopi. Bawa sedunia kopi. Bukan kopi. Bawa sedunia kopi. Maka anak muda tu pun pergilah ke dapur pakcik tu dan bawa segenggam kopi. Sebut kopi segenggam. Bawa segenggam pergi pada siapa? Pada pakcik tu. Dia kata, ini anak muda, ada satu gelas air. Kamu letakkan kopi tu dalam segelas air dan kamu bacukan. Maka pakcik tu ada cakap apa? Minumlah. Maka dia minumlah oleh anak muda tu. Apa yang anak muda tu rasa? Pahit. Dan nasib dia pun nodah balik. Ada buang sama pakcik, pahit betul ni. Tak apa anak muda, okey. Sekarang ni ambil, pergi lagi dapur pakcik, ambil satu segenggam air kopi. Segenggam kopi. Jom kita, bukan anak muda tu buatlah, tanya nasihat kan. Dia kadang-kadang cakap saja tak cukup, dia tahu apa benda yang nak. Jadi pergi ambil air kopi tadi, ambillah kopi tu, bawa jom kita pergi kat luar. Pergi maka senyum dah, tahu jawapan ni bagi orang lain dengar cerita ni. Senyum awal-awal, jangan tunjuk kita tahu jawapan tu. Pergi kemudian tanya dia tak tahu ni, betul tak? Maka pergi tadi, maka pakcik tu kata, wahai anak muda, taburkanlah ke dalam telaga tadi serbuk kopi, dan kamu ambillah kayu tu, galau-galau tu kacau-kacau sikit, ambillah, buat naik ke dia timba balik kan air tu, maka dia minum. Dia kata, bila minum apa perasaan kamu? Sedaplah pakcik. Sedaplah pakcik, tak rasa kopi tadi kan, payau itu lagi kan sedap.
kata, wahai anak muda, begitulah masalah ni, ujian ni macam kopi tadi. Kita tak boleh ubah masalah tadi. Kita tak boleh nak halang masalah tu, dia akan datang pada kita. Dia akan sifat kopi tadi pahit. Itulah masalah ni. Ujian ni mati dalam bentuk yang pahit. Ya. Tapi apa yang kita boleh ubah? Kita boleh ubah diri kita sebagai orang yang menerima masalah. Kita boleh jadikan diri kita itu telaga. Hati kita tadi, jiwa kita tadi, kita luaskan seperti telaga. Jangan jadikan hati kita itu gelas, bekas untuk menerima masalah. Kita ni orang yang akan terima masalah. Cikgu jangan cakap masalah cikgu besar pada saya. Saya pun tak boleh cakap masalah saya besar pada cikgu. Mana kita tahu? Betul tak? Kita tak boleh declare masalah kita je besar. Semua orang ada masalah dia sendiri. Betul tak? Tapi bekas itu kita boleh ubah. Jadi masalah bila kena macam orang macam cikgu contoh, penyampak, tak jadi masalah sebab dia sudah telaga. Kita ni masih lagi gelas. Nampak tak? Jadi jadilah seperti telaga tadi, yang mana bila masuk kopi pun tidak akan ada masalah bagi dia. Pandai tak cerita? Boleh? Boleh Alhamdulillah. Saya ni kurang pandai cerita. Saya cuba bercerita. Kalau orang nak suruh sirah tak pandai. Saya cuba cerita. Jadi boleh berapa bintang? Berapa ha? 5 ha. Raja Laut. Okey. Okey tuan-tuan dan Allah. Ibu tuan-tuan dan Allah. Jadi cerita tadi walaupun nampak macam tu, tapi makna dia besar. Kita boleh ubah diri kita untuk menerima tu. Jadi menerima musibah Allah Ta'ala. Kita kena ingat Allah Ta'ala ni bila dia bagi masalah pada kita, Allah yakin yang kita boleh lepas dengan ujian. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan, bebankan sesuatu masalah kecuali orang itu mampu. Kalau kita ada masalah, first kali kita menghadapi masalah, kita kena confident kita akan lepas masalah itu. Itu wajib. Kenapa? Sebab Allah meyakinkan kita. Allah bagi ujian pada kita, Allah tahu kita boleh lepas. Alhamdulillah, ayah ibu ada ujian-ujian yang tak lepas. Majoriti lepas lah, sikit-sikit kita lepas. Tak, kalau kita fikir balik-balik sepanjang hidup kita, cikgu berapa itu? 77 lah. 7? Ha? 78. Allah SWT. Segan saya nak cerita pada orang begitu berhikmah, orang begitu sabar ni. Tak? Nak bandingkan dengan kita yang kecil yang muda-muda ni, dia mungkin pergi, kita ni gelas pun muncul. Kalau gelas dia lah Alhamdulillah. Tak? Kalau kena musibah juga, dia tidak ada macam kita rasa. Kan? Lagi lama lagi sabar biasanya. Kan? Orang lama pun jarang kita jumpa orang-orang dia bengis. Kan? Juga janganlah. Dia dah kuat, dia dah letih banget dalam hidup dia. Letih dah bengis dalam hidup dia. Kan? Dia mungkin lama sebab tu hikmah ini biasa diberi pada orang lama-lama, kepada orang muda-muda. Orang muda dia mencari. Tapi memang Allah Ta'ala akan beri yu'til hikmata man yasha. Allah akan beri hikmah kepada sesiapa yang dia nak. Baik, yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah beri hikmah pada dia, didatangkan hikmah pada dia, maka Allah beri banyak kebaikan pada dia. Nak berhikmah kena ada sabar. Orang yang sabar dia boleh berfikir. Bila dia boleh berfikir, dia tahu apa yang dia dapat. Jadi menghadapi ujian, sabarlah dalam menghadapi ujian, sabarlah dalam buat amal ibadat, sabarlah dalam mencegah diri daripada kemungkaran, sabarlah dalam menghadapi dugaan. Jadi macam telaga tadi. Tak? InsyaAllah. Baik, kita sudahi dengan ada 2 ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat dalam surah As-Sad ayat 44. Ayat ini cerita Nabi Ayub. Inna wajadnahu sabira. Kata Allah SWT, kata Allah SWT, kami dapati bahawa Ayub itu seorang yang sabar. Nabi Ayub ni adalah seorang yang sabar. Kita tahu cerita Nabi Ayub AS. Dia kena penyakit sampai kan bertahun-tahun, sampai ke anak bini dia meninggalkan dia. Betul tak? Rabbi inni massani as-su' wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin.
dihinggapi oleh kemudaratan ya Allah. Semuanya Engkau lah Tuhan yang maha pemurah ya. Nabi Ayub alaihissalam dia sabar. Inna wajadnahu sabira. Allah kata sesungguhnya kami dapati bahawa Ayub itu adalah hamba yang sabar. Ni'mal 'abdu. Ni'mal 'abdu. Betul Allah SWT. Itu Ayub. Ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba. Orang yang sabar ni adalah sebaik-baik hamba. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya orang ini sangat taat pada Allah. Sangat patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi Ayub alaihissalam. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita sabar Nabi Ayub. Sabar Nabi Ayub. Susah tuan-tuan nak sabar ni. Kalau saya lah mendidik anak ni, sabar ni banyak loss daripada kontrol. Banyak loss sabar ni. Ya, kontrol pun banyak juga, tapi nampak tak pernah loss. Ya, kalau nak marah tu banyak lagi daripada nak sabar. Ya, jadi saya minta kepada Allah doa kat saya mudah basah, mudah cerita. Kalau doa jangan lupa sekarang. Saya pun nak sabar juga, saya pun doa jangan lupa insya-Allah. Pakat-pakat sabar saya nak sabar, nak bagi tahu benda sabar ni susah. Sabar apa nak sabar dalam apa ni? Dalam macam-macam perkara lah. Kita menghadapi kehidupan itu bukan benda yang senang, benda yang sangat berat. Tapi kalau kita tahu beberapa falsafah hidup dan cara kita melihat kehidupan ni, ambillah daripada Allah, ambillah daripada Al-Quran, jangan ambil daripada barat. Ambil daripada Al-Quran, ambil daripada Allah. Allah dah kata dalam masalah itu diberikan kepada orang yang mampu. So kita kena confident, we will pass the test. Kita mesti lepas ujian tu. Ya, sebab Allah dah bagi kepada kita. Kita confident macam tu. Dalam masalah ni jangan cuba nak selesai seorang-seorang. Kalau pertama bodek mempunyai masalah dulu. Deal dengan Allah dulu. Nampak dekat masalah sikit, Allah dulu. Saya nak pergi Turki ni, kawan saya yang nak pergi dengan saya ni ada masalah visa. Tak lagi. Staff saya bawa ni ke Turki dengan seseorang di Dubai kan. Tak lepas lagi visa ni. Saya nak tengok bodek Allah SWT. Mudah-mudahan dapat. Bodek orang payah lah. Sebab orang dekat sana hantar surat invitation letter kita, orang Melayu, orang Malaysia, on arrival. Sehingga boleh masuk 30 hari duduk sana. Dubai sana tak ada masalah. Orang Bangla dia kena ada visa. Jadi buat sana hantar lambat. Saya untuk penimpal dari tiket ni dah. Ambil dah 2,500. Silap-silap pun dia 2,500. Tak apalah kalau Allah kata halal, habis-habis 2,500 terus macam mana. Tapi itu ujian. Cuma sekarang kita nak payung. Macam nak buat? Ya Allah, minta Allah, mudah-mudahan Allah terima. Saya bagi tahu supaya ayah guna orang biar dia dapat visa. Boleh Allah hari sendiri dia jumpa biar dia dapat visa. Susah. Saya nak buat seorang susah. Sebab saya selalu dengan dia. Mana-mana saya pergi buat program, mana saya start dia. Pergi Kenya dengan dia, pergi Bangla 2 kali dengan dia. Yang yang keempat dia nak travel ke Turki pula. Dah beli tiket siap dah kan. Jadi doakanlah mudah-mudahan. Susah saya dah minta dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya saya akan berterusan insya-Allah. Kalau tak dapat juga ke mana ada hikmah yang lebih baik lah yang kita tak tahu. Okey, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa basyyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sambung selepas daripada azan insyaallah. Sayyidina Muhammadin wasilah wa fadilah wa syaraf wa darajatul 'aliyah rafi'ah wa maqam al-mahmud alladhi mu'attab innaka la tukhliqul mi'ad ya arhamar rahimin. Baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sehingga ayat 157. Wa basyyiris sabirin. Allah SWT berfirman, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ini ada ciri-ciri dia. Alladzina idza asabatuhum musibah. Yang mana orang-orang yang bila mana menimpa ke atas mereka musibah, datang ke atas mereka ujian Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami ini hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya sesungguhnya kami kepadanya Allah Subhanahu wa taala akan kembali. Bukan sebut inna lillah saja. Kita kena faham
apa ayat innalillah. Maknanya kita kena tahu kita ni hak milik mutlak Allah Ta'ala. Tak ada milik kita, semua milik Allah SWT. Mana milik kita? Tak ada. Jadi bila Allah uji, tak payah nak mengingkari ataupun nak membangkang apa yang Allah Ta'ala uji kita. Sebab innalillah, kita kata semuanya kita ni bagi Allah. Wa inna, dan kita ni nak kembali ke siapa? Ilaihi raji'un. Maknanya kita tahu takdir kita semuanya Allah Ta'ala dah tetapkan. Ujian yang kita nak tempuh Allah SWT dah tetapkan. Maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maknanya falsafah tu bukan sekadar baca. Nak buat kebetulan. Inna lillah ni bukan untuk mati saja. Kita asal mati ya inna lillah. Itu dia. Kalau kata orang tu kena accident inna lillah, tak mati lagi orang tu. Apa-apa musibah kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah terbesar adalah biasa kita dengar kematian. Sebuah kematian itu adalah antara musibah terbesar. Maka mereka-mereka yang sabar ini akan sentiasa ingat prinsip yang kita ini dari Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Kita fikir musibah ni tuan-tuan, kadang-kadang dia mari ni bertah, mari tiba-tiba kan? Tiba-tiba fasyah, mari tiba-tiba, mari dalam keadaan tiba-tiba dia hilang kan? Orang tu meninggal, tiba-tiba dia tak ada nikmat tu, Allah tarik nikmat anak, nikmat sehat, tiba-tiba je. Jadi masa tu kita kena sabar. Kita apa kata pertama kita kena sebut adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia orang tak ada masalah, manusia biasa. Nabi anak dia meninggal pun dia nangis juga. Bila mana Ibrahim meninggal, Nabi SAW menangis, menitiskan air mata kan? Sifat seorang Nabi itu biasa lah kalau menangis tu. Jangan pula tak sabar lah duk menangis. Itu fitrah manusia kan? Sebab menangis ini dia melegakan. So menangislah di bahu kan? Menangislah di bahu. Baru suamimu nangis tak ada masalah baru nangis ni kan? Jangan mengaul tak boleh. Apalah arak dia tepuk dada kan? Jangan itu bukan cara orang Islam. Cara orang Islam dia menangis, tidak ada masalah, untuk menzahirkan kesedihan kita kan? Even menangis kesyukuran ada, tak? Tak nak bagi tahu gembira sangat, syukur sangat sampai menangis, itu tidak ada masalah kan? Okey, dan ulaika alaihim salawatun min rabbihim rahmah. Mereka inilah orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan juga rahmat daripada Tuhan mereka. Maknanya orang yang sabar ni mereka akan mendapat rahmat Allah Ta'ala. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, kami penuhkanlah dalam jiwa kami Allah kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabra ya Allah. Ya, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala akan beri pahala kepada orang yang sabar ini tanpa hisab. Tak boleh nak hisab, sebab sabar ni dia dalam, dia objektif. Sabar Nabi lain, sabar sahabat lain. Sabar kita lain, sabar ulama lain. Sabar ulama lain, ada beza tu. So dia lain hisab. Allah Ta'ala yang akan tentukan. So kerja kita sabar je. Rule number one, sabar. Lain tu. Okey, ibu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesimpulan pada malam ini kita cerita sikit tentang sambungan kepada as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti pada apa? Kepada keimanan kita. Jauhi sifat bakhil, kerana sifat bakhil ini sifat orang yang tidak beriman, yang kurang beriman. Sebutlah tadi. Kemudian kita cerita tentang sabar itu adalah cahaya. Orang yang sabar, orang yang beriman, orang yang sabar ini dia menunjukkan cahaya, dia akan sentiasa menunjuk jalan kebenaran. Orang yang sabar dia akan nampak kebenaran dalam kehidupan dia akan berada pada jalan yang betul. Sebab apa? Sebab dia ada kesabaran, Allah bagi hikmah pada dia kan? Baik. Jadi
Jadi itu yang dimaksudkan dengan was-sabru dhiya. Kesabaran ini akan menunjukkan kita jalan-jalan penyelesaian dalam masalah, jalan-jalan yang sebenarnya cara kita melihat kehidupan, cara kita melihat masalah, cara kita memandang masalah, itu pun bergantung kepada kesabaran kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan itu kata Allah, Allah Taala jadikan kita hamba-hamba yang sabar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hasyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan keduniaan ya Allah sebagai fokus dalam kehidupan kami ya Allah. Wala mablagha ilmina, dan bukan sebagai tujuan dalam ilmu kami ya Allah. Wala ghayata maqsadina, dan bukan objektif dalam setiap tujuan kehidupan kami ya Allah. Allahumma ja'alha fi aidina. Ya Allah, dan kami jadikanlah dunia-dunia hanya di tangan kami sahaja ya Allah. Wala taj'alha fi qulubina, dan jangan Engkau jadikan dunia ya Allah dalam hati-hati kami ya Allah. Allahumma rabbana afrigh 'alaina sabra. Ya Allah, ya Tuhan kami, rabbana afrigh 'alaina sabra. Ya Allah, Tuhan kami, penuhkanlah jiwa-jiwa kami ya Allah dengan kesabaran ya Allah. Allahumma rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ij'alna min 'ibadika asy-syakirin. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Waj'alna min 'ibadika as-sabirin, dan jadikan kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang sabar ya Allah. Allahumma ja'alna fi a'yunina sighara. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami orang yang memandang pada mata kami ya Allah. Jadikanlah kami pada pandangan mata kami ya Allah orang-orang yang kecil saja ya Allah, orang-orang yang tidak ada kelebihan ya Allah. Waj'alna fi a'yunin nasi kibara, dan jadikan kami ya Allah pada pandangan mata manusia ya Allah seorang yang bangsawan, seorang yang terhormat ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terlalu banyak kezaliman yang kami lakukan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami ya Allah, wa tarhamna, dan Engkau tidak mengasihani kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, niscaya tolonglah kami ya Allah di kalangan orang-orang yang rugi. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ighfir dhunubana واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.